Hey, what's up guys? Hari ni aku nak ajar cara buat assignment High Voltage Technology daripada Dr. Yanua. Jom kita start. Okay. So mula-mula korang download ni dekat Elip ni, benda ni. Awal-awal korang kena ada software dulu kan. So korang pergi kat bawah sekali. Bawah ni korang tekan yang ni lah, yang download ni. Tekan. So kita download dulu lah. Kalau yang dah download tak apa, tunggu kejap. Nanti korang boleh skip kepada depan-depan lah. And then korang nampak yang dua ni, 32 bit executable dengan 64 bit. Kalau korang tahu laptop korang jenis apa, biasa laptop 64 lah. So korang tekan je ni. So dah akan download lah. So tunggulah sampai siap. Sebab saya dah download, so tak nak lah. Tapi kalau korang guna laptop yang kecil ke, atau laptop korang 32 bit, boleh tekan 32. Try lah mana-mana. Lepas tu try install, tengoklah mana yang dapat buka. So try buka satu, download satu. Lepas tu install lah macam biasa. Next. Sampailah settle. Sampailah keluar. Mana ya? Sampailah keluar benda ni. Ni lah, benda ni dia akan ada dekat desktop lah macam ni. Sampai dia keluar benda ni. Kalau tak keluar, okay. So kebanyakan orang tak keluar. So kita pergi pada kita punya file. Kita pergi dekat kita punya PC. So kita tekan local disk. So kita akan nampak file nama ni, FEMM422. Tekan. Pergi dekat bin. Kalau laju sangat nanti boleh reply video Lepas tu kalau nampak ni FEMM ni, right click benda ni, letak dekat desktop. Send to desktop create shortcut. Okay. Right click, send to desktop create shortcut. Okay, so korang dah ada lah benda ni. Okay, so jom kita belajar software ni. Kita try buat nombor ni lah. Kita ambil satu. Allah, terhilang dah. Kita ambil satu contoh lah, okay. So ni kita ambil yang paling senang lah, ni plane to plane. Yang lain pun senang juga. Ni lah sphere to plane ni. Okay, so basically kita buka je file ni. Kita tekan ni, ada gambar new ni. And then kita pilih electrostatic problem. Mesti ni tau, mesti electrostatic problem. Dia tekan OK. Boleh besarkan. So sinilah tool-tool dia. Kalau kau nampak tepi ni, tak apa. Nanti tool-tool ni akan faham bila kita dah start buat. Okay. So sekarang kita ada sphere to plane kan. So maksud sphere to plane ni, kita buka pen korang kena ada kertas tau. Korang kena lukis benda ni, baru faham. Maksud sphere to plane ni adalah kita nak buat macam ni. Ada satu bulatan. Faham? Satu bulatan. And ada satu plane. Macam ni. Sphere to plane. Macam tu. Kita nak buat benda ni. Tapi koordinat dia, saiz dia kita tak tahu. So tak ada orang tadi. So kalau kita tak tahu, yang ni dia bagi tahu. Sphere diameter apa? 1 cm. Gap diameter 1 mm. Plane length 30 cm dengan thickness 3 cm. Material stainless steel copper. Okay. So dekat pen tadi, mula kita tengok ni kan. Kita ambil yang, mula-mula kita nak buat yang first dulu. Sebab benda ni banyak. Kita nak buat yang first dulu. So kita ambil 1 cm. Yang ni 1 cm. Yang ni satu je lah dekan. So 30 cm, 3 cm dengan steel. Okay, kita ambil yang first dulu. Okay. So mula-mula sphere diameter 1 cm. So kalau diameter maksudnya yang ni. Sekejap tukar warna. Diameter maksudnya yang ni. So kalau ni 1 cm, maknanya separuh ni 0.5 kan. Okay. So better ni lah. Better kita tulis lah dekat kita punya tu kan. Ni 1 cm. Okay. Dah. So apa lagi? Gap distance 1 cm. So kita lukis lagi. Ni. Letak lagi. Ni 1 cm. Okay. So apa lagi? Plane length is 30 cm dengan thickness 3 cm. So length benda ni. Length dia ni 30. Tak 30 cm. Lepas tu panjang ni adalah apa nama panjang ni adalah 3 cm lah tadi. Okay, so 3 cm. Tekan dulu 3 cm. Okay. So apa lagi? Material stainless steel. Okay, so kita letaklah material kat ujung ni. So maknanya dua-dua material ni adalah stainless steel. So kita tulis steel. Entah lantak ejaan dia. Yang kita di sini kat steel. Okay. So kita dah ada data ni. Sekarang macam mana kita nak plot benda ni dekat dalam ni, dekat dalam apps ni. So untuk plot dia, kita kena ada koordinat dulu. Macam mana cara nak buat koordinat? So pertama
kalau cara aku macam ni, pilih salah satu daripada point ni, okey. Untuk petak, pilih satu point. Contohnya kita pilih point ni lah, point yang belah sini. Contoh kita pilih point tu kan. Okey, so point ni kita kena letakkan dekat sini. Kita letak koordinat paling basic iaitu 0, 0. Macam tu. Ni, better ambil point bawah lah senang. Sekejap, delete balik, buat baru. Okey, ambil point dekat bawah. Tekan ni, tulis lah 0, 0. So maksudnya koordinat dia adalah 0x dan juga 0y. Tu dia punya koordinat. Dia lepas pilih satu ni, kita buat yang atas pula. Yang atas ni berapa? Yang atas ni 3 cm kan. So untuk x dia, x tak bergerak sebab still sama. So kita buatlah x still 0. And then 3 cm ke atas. So 0 tambah 3 akan dapat 3 lah. Okay, so tu kita dapat koordinat dia. Dah ada 2 koordinat. Dah buat untuk ni sekali. Kita buat ni pula. Ni. So ni korang rasa berapa? Sini 0 kan. Sini 0. Bergerak ke sini tambah 30. 0 tambah 30 dapat 30. Lepas tu dia still dekat y dia still 0 kan. So letak 0. Okay, macam tu. Buat lagi atas pula. Atas dia still 30 sama. And then bila naik ke atas 3 cm kan. So 30 0 tambah 3 dapat 3 lah. And then kita dapat ni. And then sama lah untuk benda ni pun. Untuk titik kat sini. So sekejap. Nak lukis macam mana. Kita buat ni lah. Kita buat brush. Tebal sikit boleh ke? Okay. So kita ada satu. Kita start bawah ni kan. 1, 2, 3, 4. Untuk buat tu. And then gap ni kan. So kita ambil sini 5. Sini 6. Ada 6 benda yang 6 notes yang korang kena tahu. Korang kena determine. Ni samalah. Kalau ni separuh. Separuh pada 30 akan dapat 15. So sini 15 dengan 3 sini 3 cm kan. Tambah 1. So 15 dengan 4. Koordinat sini. Naik atas lagi tambah berapa? Sini tambah 1 cm kan. Berapa? Macam tu lah. Dia korang kena determine sendiri. Bila korang dah ada gambar macam ni. Korang dah ada gambar macam ni. Marilah sekarang korang boleh start plotting. Dekat kita punya software tadi. So pergi dekat software kita. Kita boleh zoom out benda ni tau. Okay, zoom out, boleh zoom out. Biasanya zoom out dulu lah, zoom out sikit. Sikit je. And then kita tekan first ni. Awal-awal kita kena buat notes dulu. Ataupun bucu. Ni yang hijau ni. Kita kena buat yang hijau dulu. So tekan notes atas ni, tekan. And then kita tekan tab. Bila tekan tab ni, keluarlah kita punya x coordinate dengan y coordinate. Letaklah awal-awal tadi berapa? 0, 0. Letaklah 0. Lepas tu tekan tab, 0. Tab tu nanti dia ke bawah lah. Okay, tekan OK. Dapatlah satu. Lagi yang kedua pula. 0, 3. Tekan tab lagi. 0, 3. Betul duduk atas dah. Tekan lagi. Tab. Tak tekan sini tekan tab je. And then 0. Tab lagi. Ya ke? 33, sorry. So letaklah atas ni 30 dengan 3. Dah keluar ujung ni. Tab lagi, last one. Letak 30, 0. So 30 dengan 0. Dapatlah peta. Okey. Dah dapat dia punya bucu. Sekarang kita nak buat dia punya garisan ni pula. Macam nak buat garisan? Obviously nampak garisan atas ni. Tekan. Korang kena tekan lah bucu dia. Bucu 1, 2. Dah settle garisan. Yang tepi pula. 1, 2. Okey. 1, 2. Okey. 1, 2. Okey. Macam tu. Okay, macam mana korang kalau tersilap buat garisan. Contohnya buat garisan silap macam ni kan. Tersilap kan. Okay, cara nak delete dia adalah ada beberapa step. Yang pertama, ini kena take note sebab cara delete dia susah. So, ingat elok-elok tekan garisan. Sebab kita nak delete garisan kan. Tekan garisan. Right click. Okay, right click sampai dia merah. Bila dah merah, kita boleh tekan pangkah sini. Delete. So, dia akan hilang. Macam tu. Kalau nak delete, kita salah buat ni. Kita terbuat titik random sini. Nak delete macam mana? Tekan balik bulat tu, ada titik tu. Macam biasa, right click, tekan delete. Dah hilang. Okay, macam tu. So kita dah settle untuk plane bawah ni. And then kita nak buat bulatan pula. Bulatan lagi senang. Nampak ni ada dua. Ni satu, ni dua. Okay, so kita buat yang ni dulu. Yang ni berapa tadi? Yang ni kalau tak silap 15 dengan 4. So kita buat je, tekan je tab. So 15 and then 4. Nampak kita dah ada satu situ. Okay, lagi satu atas berapa?
Atas dia adalah 15 juga dengan 3 tambah 1 akan dapat 3 tambah 1 tambah 1 akan dapat 3, 4, 5. Akan dapat 5 kan. So 15, 5. Tab 15 dengan 5. Kita dapat 2 titik. Okay. So memang kecil gila lah bulatan tu. Sebab betul ke aku salah? Tapi dia cakap sphere diameter 1 cm. So memang kecil lah. Diameter. Sphere diameter. Betul kan? Diameter macam tu kan? Yelah kot. Diameter 1 cm Tapi yelah. Korang boleh nampak sendiri ya. Kalau dia jauh, korang buat jalan jauh. Contohnya 15, 20. So dia kejauh lah. Tapi tak perlulah ikut soalan lah kan. So kita Ctrl Z. Okay. Boleh juga Ctrl Z kalau nak delete. Tapi Ctrl Z dia sekali je. Sekali kita Ctrl Z, dia akan hilang. Sekali kita tekan CTRL, sekali kita tekan Ctrl Z balik, dia akan keluar balik yang tadi. Boleh, semua boleh. So, macam bulat ni kecil sangat lah. Okay, kita zoom sikit. Kita boleh ubah tau kedudukan sini. Macam ni boleh zoom. So, dia duduk kat tepi kan. Okay, kita boleh tekan ke sini sikit. Macam tu. Boleh zoom lagi. Macam tu. Okay, so kita nak buat bulatan dekat sini. Cara nak buat bulatan senang. Pertama adalah kita kena right click. Bukan tekan ni tau. Bukan tekan yang biasa tau. Bukan left click, right click. Right click pada titik tu. Tekan titik dulu. Okay, right click. Right click. And then kita tekan ni. Tak keluar pula. Bukan. Tekan ni dulu. Okay, sorry. Buang. Okay, start balik. Untuk buat bulatan adalah tekan curve dulu. Nampak ada selepas pada garisan panjang ni ada curve. Tekan curve. Tekan. Okay, nampak tak? Dia ada arc 90. Kalau kita buat 90, dia akan keluar macam ni. Tapi kita tak nak 90. So kita nak 180. So dia akan keluar macam ni. So kita nak buat satu lagi pula. Buat terbalik pula. Tekan atas. Tekan bawah. Dah ada 180. Okay. Dah dapat bulatan. Macam gitu. Okay, setakat ni nampak tak? Kita dah boleh dah plot dah. Okay, kita jauhkan sikit. Kita dah plot dah kita punya gambar. Dah ada macam ni. Okay, so sekarang ni bila dah plot gambar macam ni, kita nak buat ada satu nama dia macam kawasan untuk kita nak monitor lah. So yang ni tak kisah, buat random je. Zoom jauh. Macam ni kan, kecil kan. Okay, so tekan button ni, yang titik ni. So tekan buat 4, kita buat kotak. Maknanya kawasan kotak ni je kita nak measure. Ini tekan garisan macam biasalah. Buat yang ni tak apa, buat random pun tak apa. Okay, macam tu kan. Okay, dah. Macam ni, dah settle lah. Dia boleh zoom. Okay, kita dah nampak kita punya project kat sini. Zoom sikit lagi. Okay. So, bila tengok soalan balik, kita dah buat ni. Kita dah buat sphere diameter 1 cm. Kita dah buat gap distance 1 cm. Kita dah buat plane line 30 cm, 3 cm. Kita nak buat material stainless steel pula. Okay, material stainless steel ni macam mana? So, korang boleh pergi dekat atas ni, properties, ada material tau. Okay, korang tekan material ni. Okay. Lepas tu, sekali lagi aku tak nampak. Properties, material. Okay. Pilih material kat sini. Tak ada material kan? Okay, so korang kena add material. Material apa? Stainless steel. Add. Relativity ni sepatutnya kena letak, tapi saya cakap tak payah. So tak payah letak lah. Setakat ni lah. Setakat tanya group Nash. Group Nash, group Syahid. Cakap tak payah. So biar dulu yang tu. Tapi kita tulis stainless steel. Allah, steel banyak pula. Okay, dekat OK. Pertama kan, stainless steel. And then yang kedua ni wajib ada adalah air, udara. Okay, tekan OK. So kita ada dua material, stainless steel dan juga udara. Pastikan ni apa yang diminta stainless steel dengan udara. Kalau korang nak cepat, kan dia bagi semua stainless steel, copper, iron kan. Letaklah semua sini. Copper, COOPR, copper, okey. Letak lagi iron, boleh. Semua nak letak boleh. Letak terus. Dia tekan okey. Lepas tu, macam mana nak jadikan benda ni dan juga benda ni stainless steel? So, cara dia pergi kat hijau atas ni. Okey, atas ni balik Dia semua ikut step tau. Benda ni, and then hijau. Tekan hijau. Tekan dalam dia. Dah So stainless steel. And then dekat luar ni satu lagi letak. Sini. Mana-mana lah. Sini ke sini ke. Yang penting dekat kawasan ni letak satu. Dah ada 3. And then
Dia sekarang dia tulis none kan. Okay, so kita right click contoh. Right click kat tengah ni. None ni right click. Bila dia merah kita tekan space. Okay, tekan space. Dia akan keluar macam ni. And then pilih lah stainless steel. Okay. Right click lagi, tekan space, pilih stainless steel. Right click lagi, tekan space, pilih dengan air. Dengan lah, pilih air. So dekat luar ni adalah udara. Kat sini adalah stainless steel. Dua-dua benda ni stainless steel. So dah settle lah material kita untuk stainless steel. Kalau tak sempat tangkap, replay balik video. Okay. So dah ada kita punya material. Okay, sekarang ni material dah ada. Tapi kita takkan ada breakdown kalau tak ada voltage yang lalu. So kita nak letak voltage pula sekarang. Okay, macam mana nak letak voltage? So cara nak letak voltage adalah sama juga. Pergi dekat properties. And then kita ambil boundaries. Tadi material kan? Ambil boundaries. Tekan boundaries. Sekarang kosong lagi. So kita add property. New, name. Nama boundaries ni adalah high voltage. Aku letak HV je lah, malas. So high voltage kita buat 10,000 contohnya. 1, 1, 2, 3. Ni 1000 tambah satu lagi 10,000. 100,000 lah, sedap sikit. Letaklah nilai ni kan. Letaklah nilai yang kita dapat kan. Okay, nilai voltage daripada assignment. Ni adalah hasil tambah nombor metrik korang tau. Nombor metrik kita akan dapat ni. So, kalau soalan tu minta satu kali ganda. Rasanya semua soalan minta satu kali ganda. Kecuali soalan nombor 6. So, copy je benda ni. Ctrl C. And then letak dekat sini. Pap. Dah dapat. Tak payah letak voltage Biasa je. Macam ni je. So, tekan OK. And then kita dah ada lah satu high voltage. And then satu lagi kita kena letak ground. Ground ni voltage dia kosong. Okay. Rasanya voltage kosong lah. Kalau korang tengok video tak silap aku. Voltage dia kosong. Kalau aku salah nanti tegur. Okay. So tekan OK. And then kita dah ada dua benda. High voltage dengan ground. So kenapa ada dua benda ni? Sebab kita nak suruh satu ni jadi high voltage. Contohnya yang ni high voltage kan. And then satu lagi ni jadi ground. Macam tu lah. Okay. Kiranya high voltage tu maksudnya dia positif. Okay. Kita bagi pick up pin balik. Kita nak ada satu ni. Mana pensel ke brush? Kita nak satu ni positif. Dan satu lagi ni negatif. So bila ada positif negatif, barulah akan ada dia punya breakdown kat sini. Breakdown tu yang kita nak. Okay. So macam tu lah. Kita nak ada dia punya breakdown. Ctrl Y balik. Benda ni. So atas ni positif, bawah ni negatif. So apa maksud positif negatif? Kalau positif maknanya dia ada voltage lah. So kita letak high voltage. Kalau kita, kenapa high? Kenapa tak low voltage? Kalau low voltage, susah nak breakdown. Sebab voltage rendah kan. So susah dia nak breakdown. Sebab tu kita guna high voltage. Yang ni sajalah information saya saja je. And then bawah ni tak ada voltage. So bawah ni adalah ground. Macam tu. So dah nampak ni. Okay, pergi balik pada benda tadi. Sekarang kita nak hasilkan atas ni. Atas ni kita nak high voltage kan. Okay, so kita atas ni dia punya boundaries dia adalah curve. So kita tekan curve. Kita right click ujung ni. Zoom sikit lah, tak nampak kan. Right click ujung ni, right click ujung ni. Sampai dua-dua merah. Okay. Ingat tekan curve. Right click sampai merah. Allah. Sampai merah. And then tekan space. And then pilih boundaries. High voltage. Dah settle. So benda ni dah high voltage. Zoom out balik. Kita pilih ni pula. Yang bawah ni pula kita nak buat ground. Macam mana buat ground? Bawah ni straight kan. So pilih straight. Tekan. Right click. Tekan space. Make sure semua dah select. Boundaries pilih ground. Tekan OK. So kita dah settle. Yang ni dah high voltage. Yang ni dah ground. Okay. So basically kita dah settle lah. Kita punya melukis ni dalam FMM punya software ni. FEMM ni. So apa benda kita nak buat sekarang? Ni yang benda paling best. Benda paling seronok nak buat. So nampak yang kuning ni. Sekejap. Sebelum tu, okay, kita kena save dulu. Kalau tak save, dia tak bagi. So, kita save lah. Save. Letaklah nama ni. Soalan apa? Soalan 1 kan? Soalan 1. Macam tu. Apa-apalah. Tapi basically biar korang save banyak file lah. Ni soalan 1 cm kan? 1 cm. Dengan berapa tadi 1 cm, 1 cm. Steel. Okay, save macam tu. Ikutlah cara nak save macam mana. Tapi basically kena save dulu. Bila dah save, korang boleh sebelum kita nak buat yang soalan kita ni, okay, sebelum kita nak buat soalan kita ni,
Yang ni tadi aku lupa nak bagi tahu. Yang ni korang bagi problem. Yang ni nak sepatutnya awal-awal tadi buat. Tapi sekarang buat bila-bila pun boleh. Korang kena nampak atas ni problem. Tekan. And then korang kena pilih length unit ni. Kita tengah buat dalam cm kan. So kita kena pilih cm. Centimeter. And then okay. Macam tu je. Problem. Kalau dia mm, kita buat mm lah. Tapi rasanya soalan kita semua cm. So tekan cm. Okay. Ni sepatutnya buat awal-awal tadi. Tapi nak buat bila-bila pun boleh. Asalkan sebelum kita start simulation. Sebelum start simulation kena define problem kita. Sebab dia orang tak tahu koordinat 0 sampai 30 ni apa. Sentimeter ke milimeter ke. So kita kena letak lah. Okay, bila dah save, dah buat problem, kita boleh tekan, nampak yang atas ni kuning ni, tekan. Okay, dia dah keluar macam ni kan. Okay, nampak tak? Dekat sini concentrated sebab dah ada high voltage kat sini. So kita boleh kecilkan. Dah nampak macam ni lah. Function kita buat kotak tadi adalah kawasan tu je yang kita nak ukur. Kita nak simulation kawasan tu je. Kita tak nak simulate infinity punya gambar. Okay. And then, kenapa kita letak air tadi? Sebab, sekejap kita zoom in balik. Nampak kat sini air. So, maknanya kat seluruh kawasan ni adalah air. Dalam ni adalah ground. Dalam ni adalah steel. High voltage. Macam tu. So, zoom balik. Bila dah ada macam ni, dah tekan kuning kan? So, step dia 3 step. Kuning. Dah tekan kan? Sebelah dia. Tunggu settle. And then sebelah dia ada gambar spek ni. Tekan. So kita akan dapatlah macam ni. Okay. Sekejap. Cuba zoom. Ground ni tak jadi ni pula. Ground ni kosong put. Betul ke? Yang ground ni aku tak sure. Aku ni check balik. Tapi. Sekejap Aku pun dah lupa dah ni semalam aku buat macam mana. Kan aku tukar ni jadi air. Air ke stainless steel? Air ke stainless steel? Sekejap Kalau ada problem, kita kena tekan balik. Check balik lah kan. Check balik. Macam ni straight kan. So tekan straight. Ni. Dah pilih ground. Okay. Dia pelik sikit dia punya result. Aku pun tak sure sangat. Tapi tak apa. Nanti korang buat sendiri dulu. Korang tengoklah ikut soalan dia. Aku pun pelik juga. Nanti aku nak kena tengok video balik. So dah ada macam ni kan. Okay. So sekarang ni kita nak ukur. Sekejap kita zoom di tepi. Di atas. Kita nak ukur benda ni. So cara dia adalah tekan merah ni, atas ni. Tekan sini. Tak boleh dah pula. Macam mana nak ukur benda ni? Rasanya kena ada notes juga kot kat tengah ni. So kalau nak ada notes dekat situ juga. Kat tengah ni kena ada notes juga rasanya. So tengah ni 15 lah. 15 dengan kita bagi pen balik. Dia nak ada notes kat sini juga. Sini. Sebab kita nak ukur nanti. So kita kena buat sini. Sini 15 lah separuh kan. So kita buat sini adalah 15 dengan apa nama dia? 15 dengan ni 3 cm. So 15 3. So bawah dia adalah 15 ni. Bawah dia adalah 15 kosong lah. Okay. So 15 3 dengan 15 kosong. So tekan tab 15 3. Tab lagi 15 kosong. Okay, dah ada dua tu. And then line ni kita delete, kita buat balik. Tekan line, delete. Dah jadi tu. Delete je lah, buat balik. Delete. Okay, tekan pangkah. So ni pilih. Ni. Okay. Tak sure kat mana dia punya salah dia. Tapi kita tengok dulu. Aku dah tak ingat. Aku dah tengok video balik. Nanti aku akan buat video satu lagi lah yang perbetulkan benda ni. Tapi dah 80% dah ada dalam video ni. Okay.
So bila dah buat semua benda tu, tekan ni, right click, tekan space, pilih ground, okay. And then kita tekan ni lah kuning. Ni sebelah dia spek mata. Okay, kita dapat macam ni lah. So kita boleh tekan merah punya, tekan. So kita dapat macam ni kan. Lepas dah ada garis ni, maknanya kenapa kita dah buat macam ni? Sebab kita nak ukur kawasan ni. Okay. So sudah betul ni. Okay, ukur kawasan ni and then kita tekanlah gambar ni, graf ni. So ni maksud dia plot graph. Okay, so XY plot graph So dalam soalan dia cakap mula-mula cakap simulate design. Kita dah buat. And then dia nak electric field distribution result in color mapping. Color mapping tadi dah buat. Graph of electric field strength against distance for each arrangement. So kita nak graph electric field versus dengan distance. So benda ni memang auto dah distance. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi dia akan tukar distance lah. So dalam voltage ni korang boleh tekan magnetic field intensity. Kalau tak silap ni selap pula. Kalau tak silap. Sini normal field sini. Ni magnetic field dan magnitude of field intensity E. Jadi kalau dalam video dia guna ni. Kita tekan je okey. So dia akan keluarlah benda ni. Okey. Length dah dalam cm sebab kita define problem sebagai cm tadi. Okey. So kita tengok inilah graf yang kita nak, E versus dengan cm. So kalau ikut soalan electric field distribution, electric field strength lawan dengan distance. So kita dapatlah electric field strength lawan dengan distance. So kita tengok kalau kosong kan, lagi dekat maknanya lagi tinggi electric field. Betul lah. Benda ni kalau benda ni lagi dekat dengan dia ni, lagi tinggi electric field. Nampak tak warna-warna ungu ni? Lagi besar voltage lagi tinggi electric field kan. Sebab yalah. Aduh, lupa dah. Mana? Ni. Dia punya formula basic simple. E sama dengan V over D. Kalau V tinggi, E tinggi. Okay. Kalau V tinggi, E tinggi. So kita tengok nampak tak? Dekat sini tengah ni voltage tinggi kan? Kat kawasan tengah ni voltage tinggi kan? And then ini maknanya kalau kawasan bawah ni, jap zoom balik. Kawasan bawah ni kosong lah. Kosong sampai ke sini sampai 1 cm. Kosong sampai 1 cm. Okay. So kosong ni warna dia ungu. Ungu maksudnya voltage dia besar. Ni cakap voltage. Voltage dia besar. So kalau ikut kita punya formula betul lah. Voltage besar, E besar. So betul lah. Kat sini tengok. Dekat kan. Kat kosong kan. So E pun besar juga, tinggi. And then makin jauh distance. Makin menurun E. Okay, tengok equation. Makin jauh distance, maknanya distance meningkat. Benda ni dengan atas ni dia inversely proportional. So yang ni turun. So distance tinggi, E rendah. Betul ke tak? Betul lah. Distance tinggi, distance jauh, E makin rendah. Okay. Tapi kenapa sampai dekat 1 ni kan? Sampai dekat 1 ni E dia terus kosong. Okay. So kita tengoklah dia punya equation tadi. Dia punya gambar tadi. Sampai dekat 1 ni 1 lah sini kan. Terus tak ada. Zoom lah sampai mana pun. Kita akan nampak dia kosong. Tak ada. Macam gitu. Okay. So yang tu je lah. Yang tu setakat yang aku faham lah. Aku tak cakap aku 100% betul. Kalau kena refer lah orang-orang pandai. Amar pandai. Terence pandai. Apa-apalah diorang lah. Aku tak tahu. Tapi basically cara nak buat dia macam ni. Okay. Okay, kita tengok soalan tu. So dah habis kot. Graph electric field lawan distance dah. Repeat simulation number 6. Ini lain. Ini double, triple, 4 time. Ini lain. Lepas tu what can you conclude about electric field intensity due to voltage gap distance. Yang ni tak tahu macam mana. Rasanya kena buat tak tahu lah. Kena tulis kot. Kita letak gambar tadi dalam satu word. Dan kita tulis. And then submit your result for each group by indicating group. Ni biasalah. Okay. Tu baru satu tau. Aku tak tahu. Aku cakap apa lama dah ni. Tu baru satu. Sekarang ni kita ada ni pula 2 cm, 5 cm pula. So buatlah. Mula-mula 1 cm, 1 cm steel. And dia buat lagi 1 cm, 1 cm copper, 1 cm, 1 cm iron.
1 cm. Lepas tu buat pula 2 cm, 1 cm steel. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm steel. 2 cm, 1 cm copper. Macam tu buatlah sampai habis semua dia punya condition. Nanti korang pilih kan, setiap orang buat satu kan. So tak banyak pun sebenarnya. Katanya lebih like ada 20 gambar macam tu, 20 file yang korang kena buat. Macam tu lah. Okay. So macam tu lah. Ada additional info nak memudahkan korang. Okay. So Allah. Ini kalau nak buang korang tekan balik titik ni. So hilang lah. Additional info dia adalah, kalau korang nak buat yang senang, korang boleh copy je sebenarnya benda ni. Contoh ada buat yang plane to plane kan. Adik saya plane to plane kan. So cara nak buat plane to plane adalah, korang buat je satu plane, and then korang boleh copy je. Contoh mana ni kot. Tekan ni dulu. Tekan yang garisan. Sebab kita nak copy plane sekarang. So plane tu garisan straight. So tekan garisan straight. Korang tekan, nampak bentuk segitiga ni. Tekan. Ni korang pilih benda ni. Faham? Korang pilih kan. Ni korang tekan ni. Ni maksud dia translation. Translation tu maksudnya bergerak. Kita nak ni copy. Yang sebelah dia ni. Okay, copy. And then translate dia. Contoh gap ni berapa? 1 cm kan. So kita letaklah vertical shift. Dia gerak kalau negative vertical shift. Tak satu. So dia akan gerak lah sebanyak 1 cm. Okay. Tapi kalau gerak 1 cm, salah. Okay. Kalau gerak 1 cm, maknanya dia akan naik ke atas sikit. So sekarang ni kita punya gap 1 cm kan. So benda ni 3 tambah 1. So ni nak gerak 4 lah. So pilih balik yang ni, straight ni. Tekan ni. Select semua. Okay. Tekan copy. Vertical shift 4. So kita dah ada gap 1 cm. Okay. Untuk gap 2 cm, kita buat 5 pula. Okay. Nak delete pun sama juga. Korang boleh delete, select semua. So tekan yang straight ni. Pilih semua. Tekan delete. Okay. Tekan notes. Sumpah lah benda ni memang susah gila lah. Bukan susah, dia macam cerewet. Pilih semua. Tekan delete. Delete. Okay. So yang ni pun delete lah. Macam nak delete dia. Yang ni jenis apa? Jenis hijau kan. So tekan hijau juga. Right click. Dia delete. Okay. So korang nak copy benda ni. Okay, kita buat balik Tekan straight. Tekan square. Copy. Dia tekan ni. Vertical shift. Horizontal shift. Vertical shift. Vertical shift letak 4. So adalah 4. Okay, korang nak buat apa lagi? Korang nak buat 5 pula. Nak buat 5. Tulislah 5 sini. Dia akan makin jauh. Ini dah macam biasa. Tekan kuning. Tekan ni. Belum. Tak boleh tekan kuning lagi sebab yang atas tu kita tak define jenis apa. Tapi step dia sama je tadi. Okay. Untuk square pun sama. Contohnya gap dia kau nak buat macam ni kan. Contoh dah hilang bulatan ni. Aku buat je lah bulatan random ni. Tak je random. So tekan ni, enter. Tekan ni, enter. Okay, ni bulatan bodoh-bodoh je ni. Okay, untuk select bulatan kalau boleh gerak juga. Contoh bulatan mula-mula 1 cm kan. Sini 1 cm. So korang tekan curve. Kita nak buat 2 cm pula. So korang pilih ni lah. Pilih benda ni. And then tekan ni. Ni move. Move dia 2 cm. So tambah 1 cm lah. So kena naik atas lagi. Nak lagi, buat lagi. Select. Move lagi 1 cm. Macam tu. And then macam biasalah stimulation dan semua benda. Okay. Harap video ni membantu. Aku pun tak tahu sangat macam mana. Tapi rasanya dah betul dah. Okay. So selamat membuat. Due date tak sure lagi bila Amar nak bagi. Tapi macam itulah. Okay. Ada apa-apa nak tanya, bagi tahu dekat group. Okay. Selamat mencuba.